Selamat malam, salam sejahtera. Anda kini sedang menyaksikan siaran khas Temu Bual Dialog TVS Plus bersama saya, Douglas Elliott. Dan saya, Audlin Katani. Baik, Douglas, sedikit kelainan berbanding Dialog TVS. Dialog TVS Plus diskusi ringkas dan padat bersama dengan panel jemputan dari pelbagai latar belakang dan bidang. Baik, hari ini kita ditemani Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Digital Economy Corporation MDEC, Encik Mahathir Aziz. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Baik, Encik Mahathir, difahamkan MDEC kini mengadakan Malaysia Digital Expo ataupun MDX 2023 yang berlangsung selama 6 minggu dan telah pun bermula sejak 25 September yang lalu, dan acara ini juga merupakan inisiatif utama di bawah Malaysia Digital yang antara lain bertujuan untuk menjadikan Malaysia sebagai negara digital utama di rantau Asia. Jadi mungkin menjurus kepada acara ini, mungkin Encik Mahathir boleh kongsikan sedikit mengenai MDX 2023. MDX 2023 adalah sambungan daripada program-program ataupun acara yang telah MDEC adakan selama ini. Beberapa tahun dahulu kita panggil Malaysia Technology Month, MTM, dan sewaktu pandemik dan sebelum pandemik kita kecilkan kepada Malaysia Tech Week. Dan tahun lepas kita ada Malaysia Digital Week. Jadi yang ini kita rasa ianya sepatutnya a celebration for the Malaysian digital economy ecosystem where we can show macam-macam acara, macam-macam produk dan solusi yang telah dicipta oleh rakyat Malaysia ataupun syarikat-syarikat yang menggunakan Malaysia sebagai tempat untuk mengadakan bisnes dan juga pusat untuk mereka mengadakan bisnes ke negara-negara lain. Jadi Malaysia Digital Expo adalah mengambil masa lebih kurang 6 minggu. It's an experience of the digital economy ecosystem di mana kita ada macam-macam acara dan salah satu acaranya ialah WCIT 2023 dan juga IDEX 2023 di Kuching. Di samping itu kita baru je habis Malaysia Digital Content Festival di mana kita ada acara yang kecil sedikit di dalam tu daripada animasi, 2D, 3D animasi, kita ada games development level up dan juga Immerse KL yang lebih kepada metaverse dan juga web 3.0. Akan datang dalam masa 6 minggu ni kita ada acara seperti My Digital Maker, lebih kepada program-program untuk bakat-bakat baru dalam digital economy di budak sekolah, sekolah menengah dan juga sekolah rendah, dan juga kita ada program-program di negeri-negeri seperti negeri Selangor, negeri Melaka, Johor dan sebagainya. Jadi ianya memang celebration untuk Malaysia Digital Economy, dan insya-Allah kita berharap The Expo ataupun Malaysia Digital Expo akan dapat mempertunjukkan kebolehan Malaysia dan juga apa yang kita ada. Baik, Encik Mahathir, menarik pengisian acara yang mana sebelum ini Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil optimis MDX akan membuktikan kesiapsiagaan Malaysia dalam meneroka dan berkembang bagi membawa ekosistem digital ke peringkat seterusnya, lantas membuka peluang pelaburan di rantau ASEAN. Melangkah ke hadapan, apakah jangkaan MDEC terhadap MDX? Dari segi penyertaan orang-orang yang akan datang, sama ada mereka adalah profesional, budak-budak sekolah, universiti ataupun pekerja-pekerja gig yang kita nampak hari ini makin lama makin ramai. Jadi kita jangkakan lebih kurang 150,000 peserta across semua acara-acara yang kita adakan. Jadi Yang Berhormat Tuan Fahmi adalah optimis in terms of apa yang kita boleh paparkan, apa yang kita boleh tunjukkan. Dan yang paling penting, ianya tidak tertumpu kepada syarikat yang Malaysia ataupun lokal sahaja. Ia adalah syarikat-syarikat ataupun investors yang telah menggunakan Malaysia sebagai base untuk ekspor ke negara-negara lain di ASEAN, mahu pun ke China. Jadi itu yang kita rasa it's high time for Malaysia untuk mempertunjukkan kebolehan yang kita ada. Jadi difahamkan juga terdapat banyak acara, aktiviti dari pameran sehingga
Expo. Jadi bolehkah Encik Mahathir jelaskan apakah antara acara kemuncak ataupun program dan juga sesi-sesi penting yang amat dinanti-nantikan oleh peserta? Kalau kita tengok yang kita bermula daripada WCIT, kita ada futurist tadi in the form of Mike Walsh yang dapat menceritakan ataupun dapat memberi gambaran bahawa cara kita bekerja masa depan adalah berpaksikan artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan. Dan bagaimana teknologi seperti artificial intelligence akan mengubah cara kita bekerja, cara kita mengajar ataupun melahirkan pekerja-pekerja yang baru, dan juga kita berinteraksi dengan artificial intelligence untuk industri dan juga organisasi yang ada. Itu antara highlight yang pertama. Dari segi yang baru-baru ni kita adakan MyDCF. Kalau kita tengok dari segi kreatif sebagai sub event kepada itu, lebih kepada syarikat-syarikat seperti animasi daripada Jepun yang dapat melihat kebolehan Malaysia dan dapat juga membeli produk-produk ataupun short films yang Malaysia buat yang telah memenangi beberapa anugerah di antarabangsa dan dapat dipasarkan di negara masing-masing. Dari segi level up untuk games, sebab kita baru balik daripada Tokyo juga, jadi kita dapat kongsikan AAA games yang ada dipaparkan ataupun dibeli dan dimainkan di Sony PlayStation dan konsol-konsol lain. Sama juga syarikat-syarikat seperti Sony, syarikat seperti Epic, Unity dan sebagainya yang hadir dan dapat juga melihat dari segi investment ataupun pelaburan baru yang mereka boleh buat untuk di-outsourcing kerja-kerja yang baru di Malaysia. Di samping itu, kita ada juga untuk program untuk bakat-bakat di sekolah dalam bentuk My Digital Maker dan Digital Ninja. Kalau kita tengok dari segi negeri-negeri pula, negeri Sarawak dapat menunjukkan satu lagi benda baru, renewable energy. Dapat juga menunjukkan circular economy. Jadi ada cara untuk negeri Sarawak dapat memaparkan kehendak, aspirasi, if you may, dan juga peluang-peluang pelaburan ke dalam aktiviti yang seperti berikut. Di negeri Selangor lebih kepada bisnes dan juga di Melaka yang kita boleh ambil contoh. InsyaAllah bila kita sampai kepada penghujungnya pada 6 hari bulan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan melancarkan acara penutup untuk Malaysia Digital Expo dan kita harap ada lagi speaker-speaker yang handal datang daripada seluruh pelosok dunia dan yang paling penting speaker-speaker daripada Malaysia. What we call the Towering Malaysians untuk juga berkongsi apa yang kita ada. Baik, berbalik kepada menarik ya. Tadi ada mengatakan bahawa di Sarawak Renewable Energy dan pada pagi di persidangan WCIT 2023 dan juga IDEX dilancarkan Digital Economy Blueprint. Jadi bagaimana anda melihat ekonomi ataupun landscape ekonomi digital di Malaysia dan di Sarawak terutamanya? Kita sudah beberapa kali menyatakan bahawa tidak jauh daripada sekarang, hanya beberapa tahun daripada sekarang, digital is the economy. Jadi bila kita dengar Sarawak pun mengulangi perkara yang sama, jadi itu yang kita rasa Malaysia sebagai sebuah negara adalah amat serius dalam mengadaptasi digital dalam apa-apa yang kita buat. Jadi kita tahu Sarawak Digital Economy Blueprint yang telah dilancarkan pada WCIT IDEX adalah satu dokumen yang ada. Ia adalah kesinambungan daripada The Sarawak Digital Economy Roadmap sebelum ni. Di samping itu, di peringkat kerajaan pusat, kita ada juga beberapa dokumen. Di samping ekonomi madani yang menyatakan objektif Malaysia dan target dari segi ranking dan sebagainya, kita ada dua lagi dokumen yang besar. Satu adalah National Energy Transition Roadmap NETR dan juga The New Industrial Master Plan 2030. Di mana kalau kita tak akan lari daripada digital. Jadi yang ini seluruh Malaysia adalah berlandaskan digital dan kita harap ini akan membawa kita lagi ke depan untuk lebih boleh berkecimpung dengan ekosistem-ekosistem teknologi dan juga digital yang lain. Baik, Encik Mahathir, mungkin boleh kongsikan secara ringkas apakah sasaran dan harapan bagi acara MDX 2023? Dari segi itu kita sebenarnya kita sasarkan dari segi pelaburan.
Pelaburan yang baru untuk melihat apa yang Malaysia nak buat. Malaysia Digital dan by extension Malaysia Digital Expo adalah berlandaskan private sector investment. Kerajaan sama ada pusat ataupun negeri hanya ada limited number of funds. Jadi kita perlukan penglibatan daripada sektor swasta, daripada sektor-sektor yang pelabur dari berbagai vertical sectors yang kita ada. Jadi kita harap satu, kita dapat menunjukkan apa yang kita mahu, dapat tunjukkan apa capabilities yang kita ada dan juga peluang untuk pelaburan yang boleh datang daripada pelabur-pelabur yang akan berkecimpung ataupun menyertai program-program dan acara-acara yang ada. Yang kedua adalah dari segi revenue. Yang ini sebenarnya kita nak tengok apa transaksi baru, apa bisnes baru yang boleh dibincangkan dan ditandatangani sewaktu sepanjang 6 minggu ini. Yang itu pun kita kena tengok juga. Dan yang paling penting sekali satu lagi ekspor. Berapa banyak Malaysia, ia bukanlah satu hala sahaja, tapi yang penting Malaysia harus boleh mengekspor. Kita touch a bit on creative content tadi. Yang ini adalah sektor yang terbesar dari segi original intellectual property yang Malaysia create. Jadi kita nak bawa ke depan, biar dunia mengenali apa Malaysia telah buat, apa Malaysia boleh buat lagi untuk benda ni di samping solution. Baik, saya rasa sebagai penutup bicara mungkin adakah ekonomi digital ini, adakah dia untuk golongan tertentu sahaja ataupun ia terbuka kepada semua, dan apakah potensi yang mungkin ada untuk ekonomi digital ini? Kalau saya boleh paraphrase Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ni di salah satu acara yang saya hadir, dari segi melihat kepada ekonomi digital dan juga pelaburan yang Malaysia telah buat dari segi jendela 4G dan juga sekarang ni 5G, ianya haruslah bersifat inklusif. Jadi kita tak boleh tinggalkan sesiapa. Kalau tak, ianya bukanlah pelaburan yang bijak. Kita berbelanja berbilion-bilion untuk membolehkan semua rakyat kita merasai dan juga mengecapi apa yang dihasratkan oleh negara, dan juga karier dan pekerjaan baru dapat kita ciptakan berdasarkan teknologi-teknologi baru yang ada. Jadi potensi untuk ekonomi digital adalah amat besar. Peluang pekerjaan sebenarnya dari segi sektor ekonomi digital ataupun digital industry memang banyak, tertinggi kalau dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Di mana-mana dengan syarat kita sanggup belajar, sanggup melabur kita punya time dan juga brains on this thing. Jadi kita rasakan benda ni akan melonjakkan Malaysia di pesada antarabangsa dan juga membolehkan Malaysia actually to leapfrog apa-apa aspek yang kita ketinggalan selama ini. So insya-Allah I think seluruh kerajaan dan MDEC terutamanya amat berfikiran positif dan juga mengharapkan yang terbaik menerusi ekonomi digital. Baik, terima kasih Encik Mahathir untuk perkongsian yang cukup ringkas dan padat itu. Baik, sekian sahaja Dialog TVS Plus. Saya Odlin Katadi. Dan saya Dago Sarit. Salam Salam hormat.